أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin, muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pertemuan kita kali yang kelima daripada kuliah pengajian berkitab kita, kitab Min Syu'abil Iman lil Baihaqi, daripada kitab 77 cabang kesempurnaan iman oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan yang kelima pada malam ini kita akan buka pada muka surat yang ke-6. Siapa yang ada kitab? Muka surat yang ke-6. Cabang iman yang kita bincangkan malam ini cabang iman yang ke-7, iaitu wajib beriman dengan kebangkitan semula selepas daripada mati. Wajib beriman bahawasanya saya, tuan-tuan, kita semua, hatta para nabi sekalipun, kita semua, seluruh umat manusia, hatta makhluk-makhluk lain sekalipun, walaupun tidak ada taklifan ke atas diri mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan kita kembali untuk dihimpunkan di suatu tempat. Nama tempat itu disebut sebagai mahsyar. Mahsyar ini yang wajib kita imani. Dan keimanan bahawasanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dicek, diaudit seluruh amalan kita, keyakinan ini hanya pada orang yang beriman sahaja. Dalilnya kalau kita tengok muka surat yang ke-6, kita tengok dalil daripada Al-Quran. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. Surah At-Taghabun pada ayat yang ke-7. Maksudnya, orang-orang yang kafir kepada Allah mengatakan bahawa mereka tidak akan dibangkitkan sesudah mati untuk dinilai amalan-amalan mereka. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman itu, bala wa rabbi latub'atsun, bahkan demi Tuhanku kamu semua akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dibangkitkan di mana? Di fasa ataupun di alam kehidupan kita yang keempat. Nama tempat itu alam mahsyar. Ini tempat kita dibangkitkan. Setiap daripada kita, tuan-tuan, kita akan melalui 5 alam kehidupan kita. Kita akan hidup di 5 alam. Alam yang pertama, alam kandungan rahim ibu kita. Alam ni kita sudah laluinya, betul tak? Dan tak mungkin kita akan patah balik ke dalam alam rahim ibu kita masing-masing. Berapa lama dia alam yang pertama ini, alam kandungan rahim? Tidaklah lama sangat, kurang lebihnya 9 bulan 10 hari. Lebih kurang ada yang 35 minggu, 36, 40 minggu dan bagai-bagai lagi. Kita berada di fasa yang pertama kehidupan. Kemudian Allah mula hijrahkan kita untuk masuk ke dalam alam yang kedua kehidupan. Nama kehidupan itu disebut sebagai alam fana ataupun alam dunia yang sedang kita berada pada saat ini. Kenapa disebut sebagai fana? Kerana fana itu maknanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi ini fanun, fana kata Allah.
semuanya akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Alam kedua yang sedang kita berada ni tuan-tuan, ada orang yang hidupnya 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bagai-bagai. Kemudian Allah mula hijrahkan kita masuk ke dalam alam yang ketiga. Alam ketiga itu namanya alam barzakh. Alam barzakh. Jutaan bilion manusia yang berada di alam barzakh ketika ni, Allah ceritakan dalam Al-Quran, kalau aku bagi pinjam sekejap kepada kamu nyawa, 10 minit, 30 minit, 1 jam, bagai-bagai, apa yang mu nak buat wahai orang yang telah mati? Mereka akan masing-masing katakan, fa'as-saddaqa, wahai Allah, kalau aku dipinjamkan sekejap ruh tadi, nescaya aku akan melakukan satu amalan, iaitu amalan bersedekah. Ini Allah rakamkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu semua, kata Allah, infakkan sebahagian, bukan semua, sebahagian sahaja daripada harta-harta kamu sebelum datang kematian. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kerana betapa ramai orang yang telah meninggal dunia ataupun yang akan meninggal dunia ni dalam keadaan nazak, mereka sedang nego dengan Allah. Wahai Allah, boleh tak pinjam sekejap masa, 1 jam, 2 jam, bagai-bagai. Tujuannya apa? Fa'as-saddaqa, untuk aku melakukan satu ibadah. Ibadah itu namanya ibadah sedekah. Kenapa mereka tidak meminta untuk solat, baca Quran, jumpa ibu bapa, haji umrah, bagai-bagai yang lain? Kerana amalan itu amalan hanya untuk dirinya semata-mata. Tapi kalau amalan sedekah, amalan itu dari dirinya menggembirakan orang lain kerana Allah. Faham tak tuan-tuan? Tak ada amalan seperti amalan infak, sedekah, wakaf. Infak, sedekah, wakaf satu-satunya amalan kita ambil kebahagiaan daripada diri kita, bagi pada orang lain supaya orang lain ni gembira. Kerana apa? Kerana Allah. Kalau salat hanya untuk kita, Quran untuk kita, salat duha hanya untuk kita, haji umrah hanya untuk kita dengan Allah. Tapi infak, sedekah, wakaf, ambil dari kita kebahagiaan kita, kegembiraan kita, bagi pada orang supaya orang lain gembira. Maka amalan inilah yang Allah Ta'ala katakan, orang yang berada di alam barzakh bilion sekarang ni mengharapkan kalau mereka dihidupkan, Allah boleh beri kepada mereka kehidupan, lalu mereka akan menginfakkan harta-harta yang mereka pernah ada dulu. Ini alam yang ketiga, alam barzakh. Cabang iman yang ketujuh ni dia bincang alam yang keempat, iaitu alam bangkitnya kita dari kubur masing-masing menuju ke dalam alam yang keempat. Alam itu namanya mahsyar. Alam mahsyar ni tak ada orang lagi. Alam barzakh ataupun alam kubur ramai dah. Boleh jadi lepas ni saya ataupun tuan-tuan ataupun ahli keluarga kita bagai-bagai, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila tiba ajal, tak cepat sesaat, tidak akan lambat satu saat. Takdir Allah, meninggal dah dia. Masuk dia ke dalam alam ketiga, alam barzakh. Ini ramai dah. Alam yang keempat, cabang iman yang ketujuh ini, iaitu alam bangkit kembali daripada kubur selepas daripada kematian. Keyakinan ini, kata Allah dalam surah At-Taghabun tadi, hanya diimani oleh orang yang beriman saja. Orang tak beriman, dia tidak meyakini bahawasanya amal-amalnya ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, za'amal ladhina kafaru allan yub'athu. Selama-lamanya orang kafir ini menganggap mereka tidak akan dibangkitkan pun sesudah mati untuk dinilai amalan mereka di sisi Allah. Kenapa mereka tak percaya? Kerana mereka tidak pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah,
Allah akan bangkitkan kita dari kubur masing-masing melalui satu anggota badan kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggota badan itu namanya ajbuz zanab dalam bahasa Arab. Ajbuz zanab ni kalau kita tengok tulang belakang tu yang paling bawah sekali kita sebut dengan istilah tulang ekor. Tulang ekor ni dia takkan hancur sampai bila-bila, tuan-tuan. Tulang rusuk habis dimakan cacing tanah. Tulang belikat habis dimakan cacing tanah. Bagai-bagai tulang yang lain semuanya hancur. Melainkan satu anggota badan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anggota badan itu dalam bahasa Arabnya disebut sebagai ajbuz zanab. Tulang ekor, tulang ni sampai bila-bila dia takkan hancur. Kalau seseorang tu gali kubur yang beratus tahun sekalipun, akan nampak satu sinaran daripada kubur yang lama tersebut, satu cahaya seolah-olah sinar tu, itulah ajbuz zanab. Saya dan tuan-tuan dibangkitkan daripada kubur kelak nanti melalui tulang tersebut. Kalau tuan-tuan nak tengok, cuba sentuh belakang kita tu, cuba cek kalau ada ke tak. Kalau tak ada, bagi tahu cepat-cepat. Ada, dia kena ada. Siapa-siapa sekalipun melalui tulang ekor itulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dibangkitkan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, cerita tentang mahsyar ni ataupun alam yang keempat ni banyak kita boleh huraikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, secara umumnya manusia ni dia akan dibangkitkan dalam tiga keadaan secara umumnya, melainkan kelompok-kelompok yang diberikan keistimewaan tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhsyarun nasu huffatan urratan ghurlan ghaira makhtunin. Manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam tiga keadaan. Yang pertama dalam keadaan bertelanjang, yang kedua dalam keadaan berkaki ayam, yang ketiga dalam keadaan tak sunat. Secara umumnya macam ni Rasulullah sebut dalam hadis. Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar hadis ni, Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayara ba'duna ba'din?" Adakah bila kami ni, orang lelaki, orang perempuan di padang mahsyar, dia bangkit dalam keadaan langsung tak berpakaian, adakah sesama kami ni akan tengok satu dengan yang lain? Tuan-tuan pernah dengar hadis ni? Hadis ni sahih, tuan-tuan. Bila Rasulullah cerita, kamu semua ni secara umumnya, melainkan golongan-golongan yang ditentukan, dibangkitkan dalam tiga keadaan: tak berpakaian, berkaki ayam, tak bersunat. Sebagaimana kama bada'nakum awwala marrah, sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kita pada awal kelahiran. Awal kelahiran kita kan pada tiga keadaan tersebut, bangkit daripada kubur kelak dalam tiga keadaan yang sama. Aisyah radhiyallahu anha bila dia dengar hadis ni, dia jadi terkejut. Ayara ba'duna ba'din ya Rasulullah, kalau macam tu mu tengok aurat aku tengok auratmu lah kalau macam tu wahai Rasulullah, malu kami. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru asyaddu an yanzura ila ba'din. Suasana di padang mahsyar ketika itu wahai Aisyah sangat-sangat dahsyat, yang menyebabkan manusia tak terfikir pun untuk melihat aurat salah satu dengan yang lain. Subhanallah. Dahsyatnya suasana ketika itu sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia gambarkan dalam hadis yang lain, tudna syams, akan direndahkan matahari di atas kepala manusia, kamiqdari milin, dengan qadar 1 mil. 1 mil ni kalau orang kita dia sebut sejengkal, sedangkan 1 mil itu kiraan panjang celak yang digunakan oleh orang Arab. Orang Arab dia ada celak dia, celak itu panjang celak tersebut disebut dengan kadar milin, kurang daripada sejengkal. Matahari yang mana yang ada sekarang? Tak, matahari yang Allah buat baru. Matahari sekarang ni idza syamsu kuwirat,
wa idzan nujumun qadarat, matahari akan diputar, dibelit, hilang cahayanya bagai-bagai. Tapi di padang mahsyar tu matahari yang direndahkan sehingga 1 mil di atas kepala matahari mana? Matahari yang lain Allah jadikan baru. Dahsyatnya suasana tersebut, melainkan adalah golongan-golongan yang biasa kita dengar, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah bagai-bagai. Itu mereka tidak merasakan walaupun matahari itu berada sejengkal di atas kepalanya, sebab ada perlindungan yang khusus Allah Ta'ala jadikan. Tapi secara umumnya inilah suasana yang manusia akan hadapi. Maka ada yang laparnya, dahaganya, tak tahannya, bilion manusia. Sekarang ni jumlah manusia tahun 2022, walaupun setelah COVID hampir-hampir 2 tahun lebih kurang, meninggal dunianya ramai dah, tapi jumlah manusia yang direkodkan saat ni lebih kurang 7.8 bilion. 7.8 bilion. Tak dikira lagi tahun sebelumnya, tahun sudah, entah berapa ramai dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Bergerak selangkah kena orang, undur selangkah kena orang, nak pergi ke mana kena orang. Selama itulah manusia dikumpulkan secara umumnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata di dunia ni menghadapi dahsyatnya suasana di padang mahsyar, seringkalilah lakukan 4 perkara di dunia ini. Yang pertama, kerap kali memberi makan pada orang dengan tujuan Allah tidak laparkan kepada kita di padang mahsyar. Ini perkara pertama. Bagi makan pada orang dengan niat, ya Allah, dengan sedekah makanan, sedekah yang aku bagi pada orang yang lapar, moga-moga dengan sedekah ini aku tidak dilaparkan olehmu di padang mahsyar kelak. Banyakkan bagi makan dengan niat tidak dilaparkan oleh Allah. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, banyakkan beri minum, kerana suasana matahari yang dekat dengan manusia ketika itu memungkinkan manusia akan jadi dahaga. Maka di dunia ni banyakkan beri minum kepada sesama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain dengan niat Allah tidak mendahagakan kita di hari akhirat. Yang ketiga, menghadapi dahsyatnya suasana di padang mahsyar, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, perbanyakkan memberi pakaian dengan niat Allah akan beri pakaian kepada kita dan menutup keaiban kita di padang mahsyar. Dan yang keempat, menghadapi suasana dahsyatnya di padang mahsyar, perbanyakkan beri kemaafan kepada manusia. Moga-moga Allah memberi pengampunan diraja kepada kita di padang mahsyar. Pengampunan raja, segala raja di padang mahsyar. 4 perkara kata Abdullah bin Mas'ud di dalam satu asar. 4 perkara ni bila kita buat di dunia, niatkan moga Allah pertamanya tak laparkan kita, tidak dahagakan kita, tutup aib kita dan beri pakaian pada kita. Dan yang keempat, banyakkan bagi kemaafan kepada sesama manusia supaya kita layak mendapat kemaafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar kelak. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, cerita mahsyar ni menarik. Cerita mahsyar ni menarik. Dia satu tajuk khusus lah kalau kita nak bincangkan tentang mahsyar. Manusia secara umumnya, orang beriman secara umumnya dia akan masuk syurga ada 3 SOP. Orang beriman dia akan masuk syurga daripada padang mahsyar ni, saat dia bangkit dari kuburnya ada 3 SOP orang beriman masuk syurga. SOP yang pertama, orang beriman masuk syurga, dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Di padang mahsyar langsung Allah Ta'ala tak tengok pun amal-amal dia. Solat dia kah, haji umrah dia kah, sedekah infak wakaf dia kah, VIP di padang mahsyar ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut SOP orang beriman yang pertama cara mereka masuk syurga
akan ada yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Allah Ta'ala tak cek langsung, tanpa hisab di padang mahsyar, tak dikenakan azab di neraka Allah. Bangkit dari kubur terus ke syurga Allah tanpa melalui mana-mana pos pemeriksaan. Tak perlu scan sejahtera dah hari itu. Ni kelompok yang pertama ni. Sekarang ni kan ada macam-macam sekatan dulu kan. Tengok dulu ambil vaksin ke tak, bawa emas ke tak, sejadah ke tak, mai sejahtera bawa ke tak, bagai-bagai. Tapi kelompok yang pertama ni, SOP yang pertama yang masuk syurga kelak tanpa hisab, tanpa azab, mendahului para nabi yang lain, mendahului para rasul yang lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sab'una alafan, ada 70,000 dalam kalangan umat aku nanti, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab, akan masuk syurga tanpa dikenakan sebarang hisab, tak dikenakan sebarang azab. Daripada 70,000 tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan orang itu salah satunya adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Bila Rasulullah kata ada 70,000 umat aku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, bangunlah sahabat yang bernama Ukasyah bin Mihsan. Lalu Ukasyah katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakanlah pada aku seorang supaya aku ni termasuk dalam kalangan 70,000 yang layak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Agak-agak apa jawapan Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anta minhum, mulah salah seorangnya wahai Ukasyah. Subhanallah. Kalau kena kat kita kan, Rasulullah katakan, awaklah Wan Abdul Halim yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Minggu depan tak datang kuliah dah di Masjid At-Taqwa. Ustaz Syarifuddin tanya, Ustaz, kenapa tak datang kuliah dah? Saya ni bukan nak kata apa masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Action tu kan. Tapi Ukasyah tak, tuan-tuan. Bila Rasulullah sebut mulah salah seorang yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, rakaman sirah menunjukkan selepas daripada itu semua peperangan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai oleh Ukasyah. Dia ingin mati syahid pada jalan Allah, dan dia tidak ditakdirkan mati syahid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia meninggal dalam keadaan syahid pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah ketika memerangi golongan riddah, golongan murtad. Akhirnya dia mati syahid. Dan Rasulullah katakan daripada 70,000 tu mula salah seorang dia. Sahabat lain bila Rasulullah sebut demikian, sahabat lain jadi jealous. Sahabat lain katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, boleh tak awak doakan pada saya juga? Sahabat-sahabat lain kata. Dalam hadis disebut, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ud'ullaha an yaj'alani minhum, boleh tak awak doakan saya juga wahai Rasulullah sebagaimana awak doakan pada Ukasyah tadi? Lalu jawab baginda, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah bin Mihsan itu sudah mendahului kamu semua. Maknanya daripada kotan 70,000 tu, seorang tu Rasulullah sebut secara khusus dah, ada 69,999 tempat kosong lagi. Boleh jadi diisi oleh jemaah At-Taqwa pun tak mustahil dah. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini dia ada kota, tuan-tuan. SOP yang pertama masuk syurga, bila bangkit dia daripada kuburnya, dihimpunkan di mahsyar, kelompok yang pertama, SOP yang pertama, tanpa dihisab amalnya, tanpa melalui azab pun di dalam neraka Allah. Anda sebut ada berapa SOP tadi? Ada 3 kan? Yang kedua, SOP orang beriman masuk syurga Allah, SOP yang keduanya dihisab
tanpa diazab. Faham tak? Amalnya Allah Ta'ala akan audit satu-satu. Setiap minit, setiap saat, setiap jam, setiap bulan, bagai-bagai dicek Allah dengan maha teliti. Tapi dia tidak dikenakan azab. Why? Apa sebab? Kerana dia mendapat pengampunan Raja segala raja. Dia dapat pengampunan Allah. Nama lagi manusia pastinya ada salah dan silap, betul tak? Pasti ada salah dan silap. Tapi Allah bagi pengampunan Raja segala raja pada dirinya. Sebab itulah orang yang akan dihisap amalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekalkan kita dengan satu doa daripada baginda. Apa dia doa tersebut? Allahumma hasibni hisaban yasirah. Wahai Allah, hisablah amal kami, hitunglah amalan kami dengan perhitungan yang ringan ataupun yang mudah. Apa maksud perhitungan yang ringan ataupun perhitungan yang mudah? Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tafsir Al-Munir, di dalam mensyarahkan doa ini, Allahumma hasibni hisaban yasira, wahai Allah, hisablah amalan kami dengan perhitungan yang ringan, membawa maksud orang itu mendapat pengampunan Raja segala raja, Allah Ta'ala. Kalau di dunia dia ada pengampunan di raja, betul tak? Pengampunan di raja ni, walaupun seseorang itu pernah disabitkan bersalah oleh mahkamah, kalau dia mendapat pengampunan di raja, dia akan dianggap tidak bersalah. Bermula daripada kosong balik. Kalau di hari akhirat, orang yang mendapat pengampunan Raja segala raja, Maliki Yaumiddin, dia akan dihapus kira segala salah silapnya, amalannya dihisap, tapi dia tidak dikenakan sebarang azab. Ini SOP yang kedua, orang beriman masuk syurga setelah dia dibangkitkan dari kuburnya. Yang ketiga, SOP yang ketiga orang beriman masuk syurga, kalau yang pertama tanpa hisap, tanpa azab. Kalau yang kedua dihisap tanpa azab. Yang ketiga dihisap, diazab. Amalannya dihisap, ada kes sangkut, dia tak layak mendapat pengampunan Raja segala raja. Bagai-bagai kes lah, macam-macam. Boleh jadi ambil hak orang ke, pernah buat macam-macam lah. Order mi 2 pinggan, bayar 1 pinggan ke, macam tu kan. Sangkut kes, apa-apa bagai-bagai kes lah, menyebabkan dia kena transit dulu dalam neraka Allah. Ini tak tahan tuan-tuan. Tapi dia boleh keluar juga daripada neraka Allah. Bila tu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selagi mana dia mati dalam keadaan dia yakin Tuhan yang sebetulnya adalah Allah, dia mati dalam keadaan tidak syirikkan Allah, dia mati di atas tauhid akidah yang benar, walau macam mana sekalipun orang tu, yakhrujuna minan nar, Allah akan keluarkan dia daripada neraka. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman, walaupun di dalam hatinya itu, di dalam dadanya itu ada sekecil biji sawi daripada iman kepada Allah, dia layak keluar daripada neraka Allah. Itu mahalnya akidah yang sahih. Dia ada boarding pass masuk syurga. Boarding pass masuk syurga itulah kalimah la ilaha illallah. Tapi persoalannya, selama mana dia ditransitkan dalam neraka, itu persoalannya. Panas ke api neraka Allah itu, Ustaz? Panas. Api yang paling panas di dunia ni, itu baru 1/70 daripada kepanasan api neraka. Api apa yang paling panas di dunia, Ustaz? Api yang kita masak di rumah kita ke? Itu baru 70 darjah Celsius. Air yang menggelegak ke? Itu baru 90 darjah Celsius. Gunung berapi kah? Itu baru 1400 darjah Celsius.
Api yang paling panas, api yang digunakan untuk memotong keluli besi itu, namanya api oksiklin. Mencecah kepanasannya 3000 darjah Celsius. 3000 darjah Celsius itu satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Allah. Darablah dengan 70, 3000 darab 70, 21,000 darjah Celsius lebih kurang, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kelompok yang ketiga inilah yang dihisab lalu diazab, kita selalu mohon di dalam selepas daripada salat kita. Apa kita katakan? Allahumma ajirna minan nar. Betul tak? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Siapa yang menyebut, wahai Allah, jauhkan aku daripada dimasukkan ke dalam neraka, salasa marratin, diulang doa Allahumma ajirni minan nar sampai 3 kali, illa qalatin nar, neraka akan mendoakan kepada dia, kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, wahai Allah, jangan masukkan orang tadi ke dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan, walaupun rushing macam mana sekalipun kita, selepas solat jangan terus bangkit tanpa sempat kita menyebut Allahumma ajirni minan nar. Kalau seorang, kalau bersama dengan imam, Allahumma ajirna minan nar. Sebab ada satu hadis yang khusus daripada Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, dan daripada Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man sa'alallahu dakhalal jannah thalatha marratin illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Sesiapa yang berdoa kepada Allah lalu dia minta syurga dalam doanya, diulang permohonan minta syurga tu sampai 3 kali. Doa yang lain sekali je, doa murah rezeki sekali, bagai-bagai doa yang lain sekali, tapi doa masuk syurga 3 kali dia ulang. Dia layak mendapat doa daripada syurga. Allahumma adkhilhul jannah. Syurga akan katakan, wahai Allah, masukkanlah orang tadi ke dalam syurga. Wa man istajara minan nari thalatha marratin illa qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan sesiapa yang memohon agar dirinya dijauhkan daripada neraka, diulang permohonan dijauhkan daripada neraka kepada Allah sampai 3 kali, dia layak mendapat doa daripada neraka. Apa neraka akan katakan? Allahumma ajirhu minan nar. Wahai Allah, jauhkanlah orang tadi daripada dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ini ana jelaskan 3 SOP orang beriman dia masuk syurga setelah dibangkitkan daripada kubur masing-masing di padang mahsyar. Cabang iman yang ke-7. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, semua yang kita buat sejak daripada kita disebut sebagai mukallaf ataupun akil baligh, tak kiralah kita mula akil baligh umur 13, 14, bagai-bagai umur, sehinggalah kita mati, semuanya akan dipersaksikan oleh 5 saksi. Segala macam apa yang kita buat tak boleh lagi. Why? Apa sebab? Kerana yang menjadi saksi itu ada 5. Ada 5 yang akan menjadi saksi di padang mahsyar. Saksi yang pertama di padang mahsyar, saksi itu adalah Allah. Allah sendiri. Sebab itu kita baca di dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itulah yang akan menjadi saksi di atas apa yang manusia lakukan.
Kalau Allah yang jadi saksi, tuan-tuan, agak-agak kalau kita nak rasuah makan, rasuah tak ada. Nak bagi 1 juta pada Allah, nak bagi 100,000, tak boleh. Saksi itu Allah yang pertama. Sebab itu dalam surah Al-Buruj Allah Ta'ala sebut wa syahidin wa mashhud. Aku bersumpah demi saksi di hari akhirat, wa mashhud, dan demi perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ini saksi yang pertama. Semua kerja buat kita ni, saya kah, tuan-tuan kah, sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil zarah kebaikan, sekecil zarah kejahatan, semuanya akan ditunjukkan, dipertontonkan, diberitahu melalui yang pertama, saksi itu adalah Allah. Yang kedua, saksi di padang mahsyar itu namanya kiraman katibin. 2 malaikat yang mencatat, yang mengawasi diri kita. Kemana kita pergi, ada saksi dalam kalangan malaikat kiraman katibin. Tak boleh tipu lah. Boleh jadi CCTV hari itu mati, boleh jadi tak ada mata yang lihat, boleh jadi kita berada di tempat yang tak ada orang, ataupun di tempat orang tak kenal kita, boleh jadi kita seorang-seorang. Tapi jangan lupa ada saksi yang kedua bersama dengan kita, namanya kiraman katibin, malaikat raqib, malaikat atid, selama-lamanya, tak boleh lagi. Ini yang kedua. Kemudian saksi yang ketiga di padang mahsyar, saksi yang ketiga itu adalah makhluk-makhluk lain. Sama ada makhluk itu makhluk yang hidup, ataupun makhluk itu makhluk yang tak hidup sekalipun. Makhluk tak hidup boleh jadi saksi, ya Ustaz, ya. Sejadah yang kita bawa malam ni akan jadi saksi tak, tuan-tuan? Akan jadi saksi. Tempat yang kita sujud malam ni akan jadi saksi tak? Dia akan jadi saksi, walaupun bukan benda hidup. Bagai-bagai yang lain, ikan di rumah kita ke, kucing ke, bagai-bagai yang lain, makhluk-makhluk lain, ia turut akan menjadi saksi terhadap diri kita. Ini yang ketiga. Saksi yang keempat di padang mahsyar, saksi itu adalah anggota tubuh badan kita sendiri. Dalilnya dalam surah Yasin pada ayat yang ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, mulut tak boleh menjadi saksi. Mulut tak boleh. Anggota badan yang lain boleh. Contohnya apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut akan terkunci, wa tukallimuna aydihim, yang bercakap itu adalah tangan, wa tashhadu arjuluhum, kaki juga akan menjadi saksi, bima kanu yaksibun. Maka anggota tubuh badan kita, dia akan menjadi saksi di atas apa yang kita lakukan. Berapa dah? Ada 4. Allah, kiraman katibin, makhluk-makhluk lain, sama ada makhluk itu hidup ataupun tidak. Yang keempat, anggota tubuh badan kita. Yang kelima yang menjadi saksi itu adalah buku catatan amalan kita. Ini disebut di dalam suratul Kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitab itu kata Allah, la yughadiru saghiratan, takkan tinggal walaupun sedikit-sedikit perkara, wala kabiratan, walaupun sebesar-besar perkara, illa ahsaha, semuanya ada dalam bentuk black and white, hitam putih. Saksi yang kelima. Ini perbincangan tentang
suasana yang akan berlaku di padang mahsyar. Banyak lagi yang boleh kita bincangkan tuan-tuan, golongan yang mendapat naungan arasy Allah di padang mahsyar dan bagai-bagai lagi. Ini kita bincang pada kesempatan yang lain lah. Wallahu a'lam. Nak berhenti dulu pada cabang iman yang ketujuh. Kesempatan yang lain kita akan tengok pada cabang-cabang iman yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.